Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Rang Undang-Undang RUU Perniagaan Perkhidmatan Wang Kurungan Pindaan 2024 dibentangkan bagi bacaan kali pertama di Dewan Rakyat hari ini. Timbalan Menteri Keuangan Lim Hui Ying yang membentangkan RUU tersebut berkata, bacaan kali kedua turut dijadualkan berlangsung pada sesi kali ini. Menurut dokumen yang disiarkan di laman sesawang Parlimen, pindaan yang dicadangkan bertujuan untuk mengadakan peruntukan antara lain keterimaan keterangan dalam prosiding pembicaraan bagi kesalahan yang berhubungan dengan perniagaan perkhidmatan wang tidak berlesen. Pindaan yang dicadangkan juga bertujuan untuk memberikan kuasa kepada mahkamah yang di hadapannya pendakwaan telah dijalankan untuk membuat perintah pelucutakan bagi apa-apa harta yang disita di bawah Akta 731. Pindaan tersebut melibatkan pindaan am, pindaan Seksyen 1, Seksyen 2, Seksyen 4, Seksyen 12, Seksyen 23, Seksyen 66, Seksyen 66A, Seksyen 86, Seksyen 89A, Seksyen 92 serta pindaan jadual dalam RUU tersebut. Hala tuju ekonomi negara perlu terus dipergiat dan diberi fokus utama. Ahli Parlimen Ledang berpandangan pengukuhan melalui kerangka ekonomi madani, Pelan Hala tuju Peralihan Tenaga Negara NETR dan Inisiatif Keterjaminan Makanan Negara merupakan pendekatan menyeluruh bagi menangani isu sosial dan ekonomi. Persoalan utama ialah sejauh manakah dasar-dasar ini dapat direalisasikan. Yang ini yang kita nak dengar. Ini kita nak dengan cadangan saranan. Macam mana kita nak realisasikan benar-benarnya? Bilakah kesannya kepada ekonomi dan rakyat? Saya percaya lebih cepat kita dapat laksana. Lebih cepat kita bantu untuk laksanakan. Lebih cepat manfaatnya untuk rakyat dan negara. Termasuk untuk pembangkang. Ketika membahaskan usul menjunjung kasih titah diraja, beliau menjelaskan semua pihak perlu bersedia untuk menggunakan pakai infrastruktur dan teknologi digital dalam meningkatkan hasil negara dengan sumber berpatutan. Ketika sesi perbahasan titah diraja, Ahli Parlimen Bukit Bendera Sherlina Abdul Rashid turut menyentuh mengenai perpaduan negara. Integrasi nasional merupakan kunci kemakmuran negara. Ia juga menjadi asas bagi sebuah negara untuk bangkit semula dan menjana ekonomi. Bukit Bendera ingin mencadangkan supaya kerajaan Malaysia memupuk usaha membina negara di sekolah-sekolah melalui beberapa strategi utama. Sukatan pelajaran, menyepadukan unsur-unsur sejarah Malaysia, budaya dan juga nilai ke dalam sukatan pelajaran sedia ada seperti mengajar murid-murid tentang kepelbagaian budaya, kepentingan perpaduan nasional serta sumbangan kaum-kaum di Malaysia terhadap masyarakat sebangsa. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Bangir Syarizan Johan meminta kerajaan menubuhkan jawatankuasa tindakan atau pasukan petugas bagi mempertimbang semua isu berbangkit berkaitan kecerdasan buatan AI. Penubuhan jawatankuasa itu perlu dibuat merentasi kementerian selain turut membabitkan pakar dan pemegang taruh. Beliau menjelaskan syur berkenaan sebagai persediaan terhadap sebarang kesan AI terhadap kesan kehidupan keseluruhan lapisan masyarakat di negara ini. Tetapi pada masa yang sama, kita juga tidak boleh memandang enteng pada isu-isu yang berbangkit dengan AI ini. Pertama, saya melihat isu harta intelek, IP. Dengan AI ada kandungan yang akan menyerupai harta intelek orang lain. Tetapi di bawah Undang-Undang Harta Intelek, hak cipta jika tiada peniruan atau copying, maka ianya bukan pelanggaran hak cipta. Jadi kita perlu melihat semula Undang-Undang Harta Intelek kita supaya kita dapat mendepani isu-isu harta intelek baru dengan adanya AI. Pelbagai langkah dan insentif disediakan bagi menarik minat graduan berkhidmat dalam sektor kesihatan awam negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata antaranya tawaran gaji permulaan pegawai perubatan grade UD41 yang tertinggi dalam skim perkhidmatan awam.
setelah mereka melalui housemanship, mereka adalah dengan gaji permulaan RM5,197. Ya, RM5,157 yang jauh lebih tinggi daripada apapun skim-skim perkhidmatan awam yang lain, termasuklah PTD. Kedua, kita telah juga meningkatkan pelantikan tetap seramai 9,822 dalam tahun 2019 ke 2023 dan telah pun meningkatkan jumlah itu, dan kita meramalkan akan meningkatkan kepada 6,000 pelantikan tetap dalam tempoh 2024 hingga 2025. Beliau berkata demikian semasa menjawab pertanyaan lisan Ahli Parlimen Kuala Nerus, Datuk Dr. Alias bin Razak. Sementara itu, aplikasi MySejahtera kekal dimanfaatkan sebagai alat pendigitalan sistem kesihatan dalam usaha mengekang penyakit berjangkit. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata setakat ini kira-kira 13.9 juta pengguna masih aktif menggunakan aplikasi itu di seluruh negara. Kita kekal menggunakan pengurusan individu positif COVID-19 dengan kita menggunakan pelaporan keputusan ujian kendiri oleh pengguna, contohnya dengan kita memberikan kad HSO ataupun Home Surveillance Order untuk 5 hari dan juga notifikasi untuk mereka naikkan sebagai Home Assistant Tool selama 5 hari juga. Keduanya kita menggunakan MySejahtera untuk sebagai satu warning atau amaran sebagai pengesanan penyakit berjangkit dalam kurang lebih lingkungan 1,000 meter di mana mereka berada. Lebihan pekerja asing di sektor pengilangan dan perkhidmatan akan diserap ke sektor peladangan komoditi. Ini bagi mengatasi kerugian nilai ekspor yang dianggar mencecah RM7.9 bilion setahun susulan kekurangan hampir 40,000 tenaga kerja dalam sektor berkenaan. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata anggaran kerugian itu mengambil kira nilai ekonomi berdasarkan tuaian 1 tan sawit seorang tenaga kerja bagi tempoh 265 hari. Kita translate dia dalam economic value, kalau 40,000 pekerja ini yang kalau dia boleh harvest 1 metric ton per day untuk 260 hari setahun, kita kehilangan 7.9 bilion nilai ekspor kita. Yang kedua, kita juga berdepan dengan masalah di mana banyak daripada kita punya foreign workers yang datang ke negara kita ini, mereka dibawa masuk atas industri manufacturing dan services. Jadi bila dia masuk kat sini, sehingga kan statistik yang kita dapat bahawa dia terlebih 165,000, perkilangan, perkhidmatan 27,000. Dan mereka ini sepatutnya kalau kita boleh mobilize dia masuk dalam ladang, that will be good untuk membantu kekurangan pekerja ladang. Tapi masalah dia ialah mereka dibawa masuk atas tiket manufacturing dan juga servis sektor, maka mereka tak nak bekerja ke ladang sebab waktu dipanggil masuk tu dia based on manufacturing. Sebab itu yang kita berdepan hari ini, dan KDN saya dipahamkan KDN dan juga KSM telah stop kuota untuk membawa pekerja asing ni, dan kita cuba meyakinkan sebahagian daripada mereka untuk masuk dalam sektor ladang. Mengenai usaha kerajaan menggantikan tenaga pekerja kepada robotik, Datuk Seri Johari berkata, kaedah mengutip hasil sawit tetap memerlukan tenaga mahir yang ramai. Ke arah itu, latihan tenaga mahir telah dilaksana menerusi kursus pendidikan, latihan teknikal dan vokasional TVET. Petani akan dibekalkan 70 tan metrik benih berbawang kecil dan 230 kg benih bawang kecil oleh Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI. Ini fasa awal inisiatif program pembangunan tanaman bawang bagi mengurangkan kebergantungan terhadap bawang import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata 100 hektar kawasan penanaman akan dibangunkan bagi tujuan itu. Bagi program penanaman, seluas 100 hektar kawasan penanaman bawang akan dibangunkan, iaitu 50 hektar 2024 dan 50 hektar pada tahun 2025 dengan jangkaan hasil pengeluaran sebanyak 5 tan metrik per hektar.
Penanaman bawang ini boleh dilaksanakan sebanyak 2 kali setahun. Dijangkakan pengeluaran bawang bagi fasa ini adalah sebanyak 1,000 tan metrik. Penggunaan struktur turapan jalan berdaya tahan akan diguna pakai oleh Kementerian Kerja Raya bagi mengatasi masalah kerosakan di sepanjang jalan Pelabuhan Kelang akibat laluan kenderaan berat. Kementerian Menterinya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata kerja penyelenggaraan tersebut bersesuaian memandangkan Pelabuhan Kelang adalah jaringan ekonomi antarabangsa. Jadi reka bentuk lapisan tapak atau road base yang kukuh dengan menggunakan cement treated base atau bituminous road base juga dicadangkan supaya struktur utama jalan dapat menerima beban yang tinggi. Jadi seperti mana juga di dalam spesifikasi pembinaan jalan JKR ataupun SPJ 2008 Section 4 ni flexible pavement JKR ni mempunyai beberapa spesifikasi bahan berdaya tahan tinggi sebagai bahan turapan yang dikenali sebagai bahan turapan sesuai. Ketika ini, 2 projek menaik taraf jalan di Kelang sedang dalam pembinaan, iaitu projek menaik taraf Jalan Pelabuhan Utara dari Kelang Container Terminal KCT ke Northport Pelabuhan Kelang, Selangor. Manakala projek kedua melibatkan pembinaan serta menaik taraf lingkaran Pulau Indah Fasa 3. Sehingga Februari tahun ini, 6.99 juta ringgit diperuntuk di bawah program penyelenggaraan turapan berkala dan penyelenggaraan jambatan serta penyelenggaraan lampu jalan serta lampu isyarat dan dijangka siap pada hujung Oktober depan. Kementerian Sumber Manusia melalui kerjasama PKSO merancang menambah 3 lagi pusat rehabilitasi di seluruh negara termasuk di Sarawak. Menteri Sumber Manusia Steven Sim berkata perbincangan berkaitan lokasi dan keperluan semasa serta kerjasama kerajaan negeri diperlukan memandangkan ia melibatkan kos yang besar. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, daripada 2019 hingga Januari 2014, seramai 10,695 orang telah menjalani rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi PKSO. Dan daripada jumlah tersebut, seramai 494 orang adalah anak bumi Sabah dan Sarawak yang telah mendapat rawatan rehabilitasi. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini juga, peratusan kes yang kembali semula bekerja setelah mendapatkan rawatan rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi PKSO adalah lebih kurang 70%. PKSO kini mempunyai sebuah pusat rehabilitasi di Melaka yang beroperasi sejak 2014, manakala pusat rehabilitasi di Ipoh Perak sedang dalam fasa pembangunan. Sebuah lagi dicadang di Terengganu kini dalam fasa perancangan reka bentuk. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Dari Sungai Kesegaran Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.